Assalamualaikum pembuka bicara, salam sejahtera kepada penonton. 60 tahun Malaysia Merdeka, segulai sejalai kita raikan Syah. Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Khairunisa Kasnun. Dan saya Syahir Rizal Kamalul Arifin, tapi saya tidak ada pantun seperti Nisa. Tapi apanya istimewanya pada hari ini adalah sebenarnya ini adalah merupakan hari kebangsaan untuk tahun 2023. Betul. Dan lebih istimewanya kita pada hari ini, pada malam ini sebenarnya kita bersama dengan tetamu istimewa kita. Siapakah dia, Nisa? Pastinya kita bawakan kepada anda orang yang paling kuat yang menegakkan perpaduan, yang sama-sama meraihkan memperjuangkan perpaduan. Kita bersama dengan Menteri Perpaduan Negara, Datuk Aaron Arul Dagang. Terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama kami dalam Dialog TVS, Datuk. Baik Datuk, kalau kita nak faham sekarang ini kira lebih kurang macam perayaan lah juga sebenarnya. Betul. Ini merupakan hari raya bagi seluruh rakyat Malaysia. Betul. Dan Sarawak khususnya sekarang ini. Dan pada malam ini pastinya ada yang telah pun menyaksikan pembarisan pada sebelah pagi tadi. Betul. Dan pastinya semangat perpaduan itu dapat dilihat apabila ada perbarisan yang dijalankan dengan bendera dikibarkan, jalur gemilang dikibarkan. Betul. Tapi daripada sudut perpaduan itu sendiri kita nak melihat bagaimana signifikan hari sambutan kebangsaan ini dengan tekad perpaduan, penuhi harapan itu kepada seluruh rakyat Malaysia. Sedikit Datuk. Ya, memanglah ini perayaan ini memang satu daripada program yang kita memang galakkan. Sebab itu dari segi perpaduan ianya menjadi asas kepada perpaduan. Apabila kita mengadakan perayaan, kita segulai sejalai lah dari pelbagai etnik grup, agama, budaya. Dan kita melihat apa yang kalau dahulu yang kita sudah adakan di Sarawak, di Kementerian Perpaduan, kita mengadakan sambutan Minggu Perpaduan, di mana Agong saya datang untuk meluncurkan program masa itu. Dan kita melihat semua etnik grup ada, dari Semenanjung, ada Sabah, ada di Kuching, dirayakan di Kuching itu, dengan sambutan yang amat meriah. Dan sempena hari kebangsaan ini, itu juga banyak program yang melibatkan golongan dan pelbagai etnik grup, agama, sama-sama terlibat dalam merayakan sambutan Hari Kebangsaan dan mungkin nanti akan Hari Malaysia. Ya. Datuk, apabila kita bercakap mengenai sambutan Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan, pastinya pada bulan Ogos itu sendiri kempen mengibarkan jalur gemilang, mengibarkan bendera giat dihebat diwawarkan. Kita tak nak sebenarnya hanya bulan 8 sahaja, bulan Ogos sahaja baru kita, nak kibar bendera. Jadi pada pandangan Datuk sendiri, bagaimana untuk kita menerapkan semangat patriotik tu di dalam anak muda, khususnya anak kecil, bukan pada bulan 8 sahaja kita mengibarkan bendera, tapi sebenarnya sepanjang waktu, sepanjang zaman dan sepanjang bulan, Datuk. Setuju. Sebab itu Kementerian Perpaduan Negara adalah kementerian yang pertama. Masa itu 2 of August kita mula melibatkan jalur gemilang di peringkat kementerian. Dan kalau kita melihat di keseluruhannya untuk memupuk semangat jati diri dan patriotisme itu, Kementerian Perpaduan memang dalam bulan ini, bulan 8 2009 nanti, kita sudah banyak program kita adakan dan banyak lagi kita akan adakan. Dan satu-satunya program yang kita telah adakan dulu adalah kita mengadakan integrasi nasional. Kita buat di Sarawak, di kawasan saya sendiri, program integrasi kepada mahasiswa, anak-anak dari Semenanjung ini yang bersekolah ataupun di universiti di Sarawak itu dikumpul dan diangkat tirikan oleh keluarga-keluarga di sana. Dan saya datang last day itu untuk menutup program itu amat meriah. Dan kedua, kita adakan program lebih kurang sama, jalinan integrasi mesra di Tawau untuk pejabat awam. So yang baru-baru pergi ke Sabah itu first time tu, dia mungkin ada kacau sok sedikit. So kita buat program yang sama, integrasi juga sama, buat anak angkat kepada kampung Kokos, very special kampung. Orang Kokos ni dari Australia actually, dia datang ke Sabah musim Japanese dulu dan sudah netap di sana, simulate dengan orang-orang di Sabah tu, dan kita bawa dan kita mengambil mereka sebagai bapak kepada pejabat awam ya masa itu, dan program 3-4 hari amat memeriah. Ada bagi saya pun quite unique, itu the culture
disampaikan oleh Caucus Group ini a bit unique from Sembahan by itself. Ya. So daripada program ini memang dapat jalankan perpaduan di negara kita. Banyak lagi. Satu yang amat penting kita baru buat last few day itu eksplorasi rukun negara. Ya. Ini akibat daripada kertas memorandum yang saya bawa kepada kabinet approve untuk kita melepaskan ikrar rukun negara. Kalau dulu kita melepaskan rukun negara kita sebut yang 5 prinsip tu. Dan sekarang ni kita nampak cita-cita 5 cita-cita tu paling penting. Itu yang akan memupuk semangat patriotisme bagi rakyat kita lah, dan kita mula daripada sekolah. Dan kita lancar di public di My Town Hall Mall di KL. Lepas tu kita pergi ke sekolah, kita lancarkan program eksplorasi rukun negara serentak di seluruh negara. Ada 11 negeri sekali gunakan YouTube dan gunakan YouTube, dan kita buat di sekolah di Selangor, dan semua sekolah sekali sama lepas ke rukun negara lepas itu. So it was a very big program, very successful. Dan lepas itu kita akan adakan banyak lagi program sambungan, aktiviti menjuruskan eksplorasi rukun negara ini. Banyak lagi program kita adakan. Kalau kita senarai macam aktiviti anak muda, borak-borak anak muda, macam-macam. Dan itu juga Semarak Kenegaraan adalah satu program besar di bawah program flagship kita, perpaduan Malaysia Madani. Kita ada Semarak Kenegaraan, kita ada Semarak Perpaduan, kita ada Komuniti Rahmah. So di seluruh negara yang paling penting dalam Semarak Kenegaraan ini. Banyak aktiviti-aktiviti lain. Museum juga sama, mereka pun adakan program. Arkif pun ada. Baru-baru ini kita baru yesterday Arkif Negara. Mereka buat pameran kartun. Ada. Kartun dari sejarah Malaysia dulu. Ya, segera sejalan nama pamerannya, Datuk, ya. First time pun saya jumpa dengan Datuk Lat. Very impressive. Dia buat caricature, dia buat lukisan, kartun, big pameran. Kalau dah saya boleh pergi tengok. Very interesting. Dan itu menunjukkan sejarah Malaysia apabila kita mengadakan pelbagai aktiviti untuk menjurus kepada perpaduan dan pembangunan negara kita. Amat very interesting. Ada banyak lagi kita akan adakan. Saya tak boleh listkan. Yang telah pun disenaraikan oleh Kementerian sendiri. Yang telah disenaraikan, yang telah kita buat, yang seperti saya cakap tadi, juga daripada kita nampak pun daripada perfilman. Film. Satu filem yang amat menarik dari Sabah itu dibuat couple from Sabah. They call it Kita. Kita is unity in diversity. So sudah ditayangkan di Jepun dan Korea, mendapat hadiah. Ya, very nice film. Tapi belum lagi di Malaysia. Saya minta untuk yang ditayangkan ke Kementerian Perpaduan Negara dulu. Mereka pun sudah jumpa dengan saya. Kita akan adakan, dan lepas itu kita akan tayangkan kepada publik lah. Ya. So banyaklah program sempena hari mereka dan hari perayaan Malaysia nanti. Itu yang perlu betul. Kalau kita tengok program yang diatur oleh Kementerian Perpaduan ni pelbagai. Bukan sekadar kita hanya mengibarkan bendera yang untuk menerapkan semangat patriotisme itu, tapi pelbagai daripada segi kartunnya, eksplorasi rukun negaranya, ada dan program yang dibuat oleh program anak angkat. Ya, menarik. Banyak. Betul. Kalau kita nak faham sebenarnya sekarang topik kita pada hari ini adalah berkenaan dengan perpaduan antara tekad dan jati diri. Ya. Bersamaan juga dengan tema Hari Kebangsaan kita pada hari ini, iaitu tekad perpaduan penuhi harapan. Kalau kita nak lihat pada situ, Datuk, golongan-golongan yang kita pasti, golongan muda khususnya, tidak berapa memahami perkara ini. Tapi kalau kita lihat daripada luar negara pula, sebenarnya Malaysia ini bukan boleh kata boleh jadi contoh, tapi memang adalah contoh kepada perpaduan itu. Tapi perpaduan itu bila kita lihat sekarang ini, itu dipertikaikan, Datuk. Itu dipertikaikan di media-media sosial. Betul.
ada juga media yang arus perdana yang mengambil tindakan untuk mengangkat isu-isu tersebut. Melihat daripada sudut ketidakkesepaduan rakyat Malaysia. Tidak hanya di Semenanjung tapi juga di Sabah dan juga di Sarawak. Jadi bagaimana sebenarnya melalui ejen-ejen yang Datuk dah sebutkan tadi, melalui daripada usaha-usaha kementerian dan juga agensi yang di bawah Kementerian Perpaduan itu sendiri, melihat nak mengangkat tekad ini dan untuk merealisasikan harapan itu sebesar. Kalau kita melihat dari sejarah, di sejarah dulu, apabila Malaysia ditubuhkan, memanglah dari kerajaan British penjajah kita dulu, kita diberi mereka untuk melihat supaya semua rakyat di negara ini, respective of race and religion itu, dicampur semua untuk membangunkan negara Malaysia. Dan itu telah pun difahami. Dan kalau kita melihat rukun negara, semua towards unity and diversity. Kita melihat perlembagaan persekutuan sama juga. Semua yang dikenakan untuk kita hidup bersama dari pelbagai bangsa ini, semua tertulis di dalam perlembagaan persekutuan juga. Dan understanding juga kita pada masa itu, bapa-bapa mereka dulu adalah semua race diberi kebebasan. Dan sebab itu kalau kita melihat satu yang ketara adalah vernacular schools. Kita ada SJKT, kita ada sekolah agama dan sebagainya. Sudah tak ada halangan, tergalakkan. Kalau kita bandingkan dengan negara lain mungkin tak terdapat barang macam itu. Dan itulah satu daripada kejayaan kita sampai sekarang ini. Walaupun mungkin dilihat daripada media, mungkin ada sekali-sekala peristiwa yang tidak digini macam May 13 dan 1969. Tapi itu jadi titik permulaan perpaduan negara kita itu. Era perpaduan. Dan selepas insiden itu kita adakan keluar rukun negara daripada Majlis Magaran masa itu yang membuat rukun negara itu sama dengan perlembagaan Malaysia. Dan daripada itu kita melihat yang kehendak kita untuk duduk bersama di Malaysia ini semua tersirat dalam itu, orang katakan. Dan cuma yang sekarang ini yang mungkin jadi masalah besar, semua orang I think agree lah, sebab kita ini berpolitik mengikut racial based politik. Dan itu yang semua setujulah. Ya, itu ada mungkin memang ada menyebabkan renggang dalam perpaduan di antara kaum, di antara etnik grup di Malaysia ini. Tapi kita melihat, kita faham ada, dan kita pun merasai we are still together. Kita dengan ada konsep yang dikatakan agree to disagree. That one is very good statement. Untuk kita bersama-sama hidup bersama di negara ini, we have to agree to disagree. Ada certain issues yang kita tak setuju, tapi berlapangkan. Ya, tapi kita mesti menerima. That's why dalam Kementerian Perpaduan kita ada konsep faham, lepas itu faham, understanding, and then the last will be acceptance. Yeah. There must be understanding. Yeah, there must be understanding. There must be what is the word they use? Lupa. Yes, faham, hormat dan terima. Yes, understand, respect, and accept. See, you have to understand the issue. Only then you can respect what is yang available di negara kita ini, and then you have to accept. That is perpaduan dalam kepelbagaian. See, ada saya ditanya dulu, adakah our perpaduan ini is a melting pot ataupun a salad bowl. I said it's a salad bowl. Everything is inside a salad bowl together, and then kita bersama. Salad bowl. Sebenarnya kita nak bercakap sebenarnya segulai sejalai itu kita nak sekalikan dengan tekad kita sekarang ini. Macam mana nak segulai sejalai selepas ini untuk dimasukkan ke dalam jati diri itu sendiri. Hati sanubari setiap rakyat Malaysia ini. Tapi jawapan tu Datuk hold dulu kerana kita ingin berhenti rehat seketika. Jadi kepada anda di rumah Nisa, kembali selepas ini, jangan ke mana-mana, setia bersama kami hanya dalam Dialog TVS.
Terima kasih kerana kesihatan anda bersama TVS dan Dialog TVS malam ini dengan tema perpaduan antara tekad Dan dan jati. jati diri. Dan Yes. sebentuk berita rehat tadi Nisa, kita dah bertanyakan kepada tetamu istimewa kita pada malam ini, pada malam Hari Kebangsaan 2023 ini yang membawa tema perpaduan, tekad perpaduan penuhi harapan. Kita bertanya kepada Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Argo Dagang berkenaan dengan bagaimana kita nak segulai sejalai ini. Kita nak seiring sejalan. Apa yang di dalam mangkuk salad itu Macam mana dapat kita nak diserapkan campurkan dalam semua, diri, ya. makan nampak sedap tapi rasa mungkin lain-lain. Datuk, segulai sejalai itu memang nampak ada sayur, ada hijau, ada merah. Ada Kalau orange nak dia. letak berry, strawberry dalam tu boleh ada rasa dia. Tapi tak semua rasa tu mewakili rasa. Sebab rasa tu terlalu miskin untuk mewakili maksud perpaduan itu, Datuk. Aha. Saya faham. Silakan, Datuk. Kalau kita menyebut konsep salad, Segulai sejalan. salad bowl itu memang sebab kita di Malaysia ni dari berbilang kaum, kita ada bilang agama yang dari sini. We call it, kalau in English, diversity, kepelbagaian. That's why, sebab itu program kita adalah perpaduan dalam kepelbagaian. Kalau kita melihat kepelbagaian ini, kalau kita melihat ceramah-ceramah tokoh-tokoh perpaduan, selalu dimention pertama itu diversity is the greatest God gift to mankind. Ya, Tuhan tu memberi kita kepelbagaian tu supaya kita dapat faham satu sama lain, dan untuk hidup bersama itu kepelbagaian itu adalah, kalau bukan anggap sebagai pemisah, tapi it's a strength. Jadi kekuatan kepada kita. Dari segi kita pelbagai itu, kita melihat nilai-nilai orang lain, dari segi agama, dari segi budaya, dari segi bahasa mereka, dan itulah dicampur aduk ke dalam satu salad bowl itu, supaya dalam salad bowl itu pelbagai kepelbagaian itu dalam satu country macam Malaysia ni dapat hidup bersama. Dan segulai sejalai, tema segulai sejalai pun macam itu juga. Kita segulai sejalai sebab kita faham, memahami. Macam saya katakan tadi, you have to faham, ada respect, dan terima. Ramuan itu antaranya adalah memahami tentang rukun negara itu. Antara ramuan itu. Aktiviti menjurus kepada itu. Banyak rukun negara, kita melihat rukun negara itu, kita melihat cita-cita rukun negara itu amat impresif. Dia memberi semangat patriotisme. Kena faham prinsip, kena faham sejarah juga, Datuk. Sejarah, memang dari sejarah. Mereka yang mengilhamkan rukun negara itu telah pun kita rayakan. Kita mengada satu big perayaan untuk memperingati tokoh rukun negara itu. Beliau kita anggap sebagai tokoh perpaduan, tonggak perpaduan. Of course, apart from the Prime Minister dulu, Tun Razak. Kita ada Tun Dr. Ismail. Kita merayakan di Central Park. Big crowd datang untuk merayakan, memperingati jasa baik beliau sebagai tonggak perpaduan masa itu. So kita recognize contribution tokoh-tokoh itu selain daripada yang lain. Dan sebab itu kita melihat perpaduan ini, cara kita approach perpaduan memang banyak. Dalam Kementerian Perpaduan ini banyak. Kita ada KRT, kita ada macam yang tadi, sekolah perpaduan, kita ada kuasa ruku tetangga, kita ada banyak lagi aktiviti kita dapat buat daripada. Dan sekarang ini ditambahkan dengan museum, archive, library, dan juga yayasan, 3 yayasan sukarelawan siswa. Very effective dalam mempromosikan aktiviti perpaduan di negara ini. Dan apabila Syam bercakap mengenai untuk memahami rukun negara, menerima, hormat, saya tertarik dengan apabila Datuk cakap di Kementerian Perpaduan sendiri mengamalkan konsep faham, hormat dan terima. Tapi apabila ada segelintir, kan Datuk, ada setengah pihak yang ada pendapat politik, pendirian politiknya berbeza, pendiriannya berbeza. Bagaimana untuk kita mengajak sama segelintir pihak ini untuk sama-sama faham pendirian orang lain, hormat apa yang ada, dan juga menerima dengan belapang dada supaya jati diri dan perpaduan itu dapat bergerak seiring sejalan, segulai sejalan, Datuk. Very simple contoh. Apabila kita tubuhkan kerajaan perpaduan, kita melalui proses ini. Apabila no political party yang mendapat cukup
kerusi untuk menubuhkan kerajaan. So kita terpaksa menubuhkan kerajaan perpaduan. Dan proses masa itu kita terima musim kempen masa pilihan raya tu memang everything you try to untuk mengambil undi dan macam-macam lah isu, very sensitive isu. Tapi lepas itu tadi kita melihat untuk Duduk semeja. ya, untuk negara kita ini ke arah ke depan selepas pilihan raya itu kita mesti tubuhkan kerajaan. Dan sekarang ini adalah kerajaan perpaduan. Dan proses itu memang seperti yang saya sebut dari awal tadi. We have to agree to disagree. Sebab kehendak macam parti dan political parti ni yang dibawa mereka ideologi parti itu pun memang menjurus kepada racial group dan of course religion coming in. Dan macam mana kita dapat mengambil kira semua kehendak mereka ini untuk kita hidup bersama dalam negara seperti Malaysia ini yang katakan tadi Salad Poor concept. Nah itulah. Jadi bukan perkara yang senang apabila kita dealing dengan manusia ini ya berbagai ragam dan kehendak. Tapi inilah kita terpaksa dan sebab itu kita mengadakan satu indeks perpaduan. Jadi kita akan pergi kepada itu nanti. Tapi kalau indeks perpaduan ini adalah satu indeks untuk mengukur tahap perpaduan di negara ini. Saya amat bangga dengan ini sebab apabila saya masuk dalam Kementerian Perpaduan, saya pun tak tahu where is our perpaduan in the country. Dan kita nasib kita sudah ada 2 kali kajian untuk menghasilkan indeks perpaduan. Diadakan oleh kita is a group of professor di Universiti UKM dan mereka telah mengadakan 2 kali kajian. Kita akan adakan satu lagi next year mungkin. Sekarang ini indeks kita ada 0.6 lebihlah, sederhana. Dan sederhana dan terkawal. Dan saya melihat indeks itu pun menggambarkan keadaan kita di Indonesia sekarang ini. It's very complex cara mereka buat itu bukan. Apa kayu ukur dia sebenarnya? Oh banyak. Etnik macam lah dari segi keterampilan pembangunan ya apa nama itu persepsi ada juga masuk. Of course dari pembangunan yang banyak. Penyumbang terbesarnya apa Datuk? It's apa nama itu government punya development program yang memberi apa nama itu yang diterima oleh rakyat. Itu yang paling besar. Maksudnya program-program yang dijalankan? Ya. Yang memberi pembangunan kepada rakyat. Dan itu adalah penyumbang terbesar. Of course relationship, of course pendidikan, kesihatan. Dia dilam kepada 3-4 grup itu tadi. Jadi dibuat analisis, very big data analysis dan dia gunakan indeks. Bukan kalau kita juga ada happiness index, kita ada indeks ramah, kita ada. Tapi cara dia buat tu very simple. It's questionnaire. So saya cakap you agree with this, you are happy with this. Very simple. Tapi ada juga yang tak jujur. Indeks perpaduan ni, indeks perpaduan nasional ni is very complicated. Saya pun sampai sekarang pun paham sikit lah. Jadi kita harap ia akan diadakan lagi dan untuk mengukur tahap perpaduan kita negara ini. Sebab itu asas kita. Ya, dan of course di bawah itu banyak defisit sosial. Kita katakan di Malaysia ada 10 defisit sosial yang kita pahami daripada yang masih memberi negatif result kepada perpaduan. Ya. Apa itu seperti antaranya? Antaranya adalah kepimpinan, of course, agama. Yang sering dijadikan isu lah. Yang sering diperkatakan di media sosial dan sebagainya, begitu? Etnisiti, agama, kelas sosial, pendidikan, bahasa, jurang generasi, gender, federalisme, ruang antara bandar dan bandar, dua bandar, dan media, of course lah. Media tu memainkan peranan ketika ini. Baru-baru ini, I'm very happy juga kita dah adakan dialog antara agama, call it interfaith dialogue, organized by NGO.
dan kita sudah ada wacana social deficit. Social satu yang saya nampak ketara adalah kalau dulu the vernacular school tu dulu menjadi pemisah, bukan? People accuse us because we have sekolah Cina, sekolah Betul, Tamil, betul. sekolah agama ni. Ini memisahkan budak-budak anak-anak kita ni. Apabila dia pergi ke peringkat atas, dia tak akan bersama. Tidak akan bercampur. Ya. Tapi sekarang sudah lain pula. Daripada Kajian wawancara itu, assessment yang bagi oleh mereka ini, sekarang ini orang minat dengan vernacular school, especially Chinese school. Sebab ramai orang pergi ke Chinese school sekarang ini adalah orang Melayu. Betul. Dan there's so many Malay student now, they're coming up sudah pandai bahasa Bahasa Mandarin. Mandarin. Betul. You see, sekarang dia menjadi satu alat untuk bersatu padu. Saling Kalau dulu hubungan. pemisah. Saya tak faham you cakap apa. Ya, so sekarang dia jadi Itu juga dengan sekolah kebangsaan jenis Tamil. Ya, ya, betul. sama. Betul. Ramai orang pergi ke Tamil school. Ya. Very surprise. Saya pun very surprise. Saya melihat a few YouTube yang di mana anak-anak India dengan Melayu tu dia pergi ke kedai Cina. Dan dia action dia tak tahu bahasa Cina. Dan sekali dia ucap dalam bahasa Mandarin. Semua shopkeeper tu panik. So this is the trend. This is the trend. So very good. Dan kita haraplah barang macam ini boleh diteruskan. Ya, walaupun kita ada sekolah awasan dulu. Macam-macam kita buat. Tetapi saya nampak, I think now the new generation ni, kita melihat because ini bahasa Cina ni dia menjadi asas kepada bisnes juga. Ya, so English bahasa dengan bahasa Cina dengan bahasa Tamil itu apabila kita dapat semua bahasa ni difaham, ya, dia akan memberi impact kepada banyak kerja lain seperti bisnes dan of course hubungan di antara various group itu. Banyak lagi kita nak kupas, makin menarik kita punya Ada discussion elemennya kali ini. tu sebenarnya. Betul. Yang saya nak tanyakan juga sebentar lagi bersama Datuk kerana kita ingin berhenti rehat sekali lagi. Jadi kepada anda di rumah malam ini jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini untuk bertanya soalannya sedikit sensitif kepada Datuk. Kembali selepas ini. Ya. Baik, bertemu kembali dalam Dialog TVS. Pada malam ini, malam Hari Kebangsaan, kita berbincangkan, kita berdiskusi mengenai perpaduan antara tekad dan jati diri. Pastinya tetamu jemputan kita sungguh istimewa yang bercakap mengenai perpaduan seiring dengan kita punya tema Hari Kebangsaan 2023, tekad perpaduan penuhi harapan. Dan sebelum kita berhenti rehat tadi, Syahrizal ada menyebut mengenai perpaduan itu tidak miskin rasa tu. Miskin rasa maksudnya tidak mewakili bila kita merasai perpaduan tu. Kita rasa perpaduan tu seolah-olah kita merasai, tapi rasa itu cukup miskin Ya, untuk kurang gula ke kurang garam maksud ke macam ataupun mana? erti perpaduan itu sendiri. Kita nak tanya kepada yang fakih, yang lebih faham berkenaan dengan perkara ini, adalah Menteri Perpaduan Negara kita yang ada pada malam ini, Datuk Aaron Argo Dagang. Kita nak cakap sebelum ini memang ada elemen-elemen perpaduan yang diterapkan di peringkat sekolah, yang dilaksanakan oleh agensi, yang turut diperkatakan oleh mereka-mereka yang sedar di luar sana, iaitu di warung-warung makan dan sebagainya, Kedai kopi. yang mendegur sapa antara berbilang kaum, tetapi wujud ada satu segelintir yang seperti Nisa katakan sebentar tadi, segelintir mereka yang menggunakan mungkin mereka ini telah menerima indoktrinasi daripada mungkin ahli politik yang segelintir itu yang membawakan isu-isu mungkin terlalu taksub dengan perkara-perkara itu. Sebelum sedikit Datuk. Ya, bagaimana? 3R ini musim pilihan raya baru-baru ini menjadi lebih ketara lah. Dan kita di Kementerian Perpaduan memang amat prihatin dengan hal ini. Tetapi inisiatif juga sedang diusahakan oleh kita semua untuk mengadakan, of course kita memang memberi nasihat kepada semua untuk tidak menyentuh 3R ini. Ya, sebab ia sangat sensitif. Dan dari segi pelaksanaan, dari segi untuk mementeras ya, kegiatan orang yang selalu menggunakan 3R itu, undang-undang kita memang ada. Undang-undang hasutan kita ada, undang-undang hasutan, penal code kita ada, dari segi multimedia kita ada, dan baru-baru ini kita pun telah berusaha untuk
mengadakan satu lagi undang-undang, tapi masih dalam kajian. Sebab kita melihat yang sejak ada sekarang ini pun sudah mencukupi, cuma pelaksanaan. Dan kita melihat macam mana kita dapat laksanakan undang-undang ini supaya ia dapat menjadi hindrance kepada mereka yang ingin menggunakan menyebut 3R ini. Dan di kementerian kita sendiri pun kita ada group of mediators, we call them mediators, di peringkat community. Kita ada banyak kuasa rukun tetangga, ada 8,000 lebih rukun tetangga di seluruh Malaysia. Dan di semua peringkat ini kita ada mediator yang akan bersama-sama kalau ada sensitif isu dikeluarkan. So mereka akan pergi ke tempat itu untuk to lessen down the masalah supaya tidak pergi ke peringkat yang lebih tinggi seperti polis. Sebelum sampai ke polis itu kita tangani lebih awal di peringkat community. Dan sebab itu juga saya sekarang ini pun merasakan KRT ini perlu diperkasakan lagi. Bukan saja dari segi keselamatan, dari segi isu-isu ini, kuasa rukun tetangga ini perlu diperkasakan lebih hebat lagi. Kalau dulu ia ditubuhkan sebab keselamatan. Betul, nak jaga kawasan perumahan. Keselamatan, kita ada skim ronda. Ya. Tapi sekarang ini tugas komuniti ini sudah amat besar sekarang. Di peringkat kementerian kita telah menjurus kepada, kalau kita melihat dari segi ekonomi madani ini, kita melihat kuasa rukun tetangga ini boleh menjadi satu kumpulan di mana kita boleh memperkasakan ekonomi kita. Dan kita pun sekarang ini telah membawa banyak aktiviti kepada mereka. Dari segi ekonomi itu kita sudah tubuhkan banyak komuniti madani. Dari segi agrotani, aquaculture, dari segi produk-produk yang mereka dapat food product seperti sos. Mereka semua dapat buat segala kuih-kuih itu. Saya pergi ke Kuantan, melihat banyak KRT di sana. Dia very agresif untuk mencubakan dalam aktiviti ekonomi. Saya pergi ke Langkawi, satu KRT di sana terlibat dengan tourism. Tourism very successful. They're not counting thousand, they're counting billions profit every year. Yeah. Of course dengan bantuan agensi-agensi lain seperti koperasi. Kita pergi ke Pahang, ke Johor. Ada aquaculture di peringkat KRT amat berjaya. Dan inilah kita ingin kasakan lagi kawasan KRT ini, sebab kita melihat KRT ini dia besar daripada kampung, besar daripada kelompok-kelompok, dan kita ingin ianya merangkumi kawasan lebih besar. Ia become umbrella body. Sebab di sana sukarelawan. Kita tidak ada appointment from political parties, tak ada. So saya amat mengharapkan kuasa rukun tetangga ini dapat diperkasakan lebih progresif untuk merangkumi semua agensi di bawah KRT itu. Sebab sekarang kita melihat kita ada sekolah, berbagai sekolah seperti saya katakan tadi, berbagai sekolah medikular, yang kita ada ada agensi kemas pada sana, bomba pada sama, pengulu-pengulu pun ada di sana. Sekarang mereka ini masih in silo. Apabila kita buat program, kalau kita tidak melibatkan mereka pun tak tahu bersama kita. Tapi kalau kita sudah memperkasakan KRT ini, supaya mereka ini semua masuk dalam itu, apabila kita buat program, melibatkan semua. Saya tertarik apabila Datuk cakap daripada kementerian sendiri memperkasakan KRT. Sebab kita tahu macam Datuk cakap tadi, dulu KRT hanya buat rondaan, untuk jaga keselamatan. cegah Itu je, pencuri. betul. Sekarang kita sudah ada 8 tugas sekarang. Menarik. Daripada perpuluhan ISAP, kita ada rondaan, kecamatan rondaan, kita ada sekolah, ekonomi sekarang, health, environment, Wow. kepimpinan. Kalau kita lihat Semua. KRT itu sangat aktif di kawasan-kawasan bandar khususnya, Datuk. Bagaimana pula di kawasan-kawasan luar bandar, khususnya di Sarawak ni sendiri, kita ada ketua-ketua Itulah. kampung, Kurang. ketua-ketua Saya melihat, pemimpin. Bagaimana, Datuk? Saya melihat sendiri amat kurang. Okey. Sebab itu kita ingin berkasakan lagi untuk bukan Ah, saja dari segi organisasi, betul. tapi dari segi involvement semua yang Ekonomi, terlibat. Datuk, untuk Ekonomi. untuk Sebab itu apabila kita bicarakan ekonomi medani ini, Ya, saya melihat peringkat komuniti lah ya, kita boleh bantu betul. untuk mereka ini mengangkatkan lagi pendapatan mereka Ya. di peringkat komuniti.
of course kementerian lain boleh terlibat, tapi kita melihat perpaduan ini di bawah Ya. kuasa hukum tentang KRT ini amat boleh diperkasakan untuk mereka mencubakan di dalam pelbagai aktiviti ekonomi. Ya, dan seperti yang saya cakap tadi, banyak contoh sudah berjaya. Ya. Kita pergi ke Asap Laga, Ya. dia orang tubuhkan Pelancongan. komuniti Madani. Saya pergi sendiri. Of course, dia punya scale tu masih kecil-kecil lah. Ya. Tapi kita boleh tambahkan lagi Ya. peruntukan untuk mereka mencubakan diri. So, dia lebih self-sufficient. Sayur-sayur tu dia jual kepada komuniti sendiri. Jadi dengan harga yang berputar lah. Di tempat lain pun begitu juga. Dan satu lagi yang amat berjaya sekarang ini adalah apabila kita mengadakan program recycle, cooking oil, recycle cooking oil. Kita lancarkan di Kelang, one of the KRT di Kelang. Dan sekarang ini orang di mana pun dia mengambil kesempatan sebab dia jual kembali kepada Petronas RM3.50 1 liter. 1 kilo. Satu liter lah. Wahal subsidize minyak itu 250. Dia jual sudah pakai untung lagi. 350. Ini gila punya ekonomi. So, betul-betul. So that one was very successful. Saya dengar sekarang ni ramai keluarga-keluarga dia takkan buang itu minyak sudah pakai itu. Dia takkan pakai bola ulang. Ya. Dia pakai sekali hantar. Betul. Sebab dia dapat banyak duit. Betul. So I have to use it. Bila ada pendedahan ini, Sebab sekarang ni orang gunakan dia 2-3 kali. So not good for health. betul. Bila kita introduce program ini, dia pakai sekali, dia simpan, dia tak buang, dia simpan, dia jual. Untung. Betul. Kita Very cakap pasal interesting. berkenaan dengan perpaduan itu. Kalau di tempat lain mungkin kita perlu wujudkan lebih banyak KRT dan sebagainya. Tetapi kalau kita nak lihat juga Sarawak ini sebagai contoh, kita ada bandar perpaduan pun sebenarnya. Ya, ya. Kita memang ada dah bandar perpaduan. Kucing perpaduan. Maksudnya modul itu telah tersedia sebelum wujudnya lagi kita nak menambah KRT ini. Secara tidak langsung Sarawak ini boleh menjadi contoh. Bukan boleh menjadi contoh, telah pun dikatakan oleh Perdana Memang sudah Menteri. jadi contoh. Ini adalah merupakan contoh. Jadi modul yang di sini ini, di Sarawak ini, boleh dikatakan di Borneo ini, boleh dijadikan modul yang terbaik. Tapi bagaimana sebenarnya pihak kementerian sendiri melihat untuk diadaptasi secara bersama agar asimilasi kaum itu akan lebih cantik selepas ini. Ya, sebab itulah Kementerian Perpaduan ini kita merasakan Sarawak itu memang sudah jadi model. Ya. Dan apabila saya masuk ke kementerian, kita adakan sambutan Minggu Perpaduan bulan Mei dulu. Bawa ke Sarawak dulu. Betul. Untuk semua kita melihat. Semua wakil Perdana Negeri, semua menteri datang untuk sama-sama pada masa itu. 21st of May, masa-masa pelancaran itu. Dan mereka melihat sendiri aktiviti yang kita adakan masa itu. Amat berjaya. Yang melibatkan semua grup. Ya. Dan tambahkan lagi apabila kita mengadakan perayaan Gawai. Kita melihat masa Gawai itu di Daun very grand. Yes. Dan baru-baru ini pun yang dibuat di Bandar Kuching itu pun apa nama itu? Sambutan kemerdekaan 60 tahun Sarawak. Something like that. Sampai beberapa hari penuh. Ya, ini yang kita inginkan untuk yang dipahami oleh rakan-rakan kita di Semenanjung. Mungkin agak we will not attend dengan secepat mungkin, tapi daripada contoh kita ada di sini, kita berharap ianya dapat menjadi teladan kepada rakan-rakan kita di Semenanjung. Dan kita tahulah aktiviti yang dapat menjurus kepada ini seperti saya cakap tadi, dialog. Dialog is very important. Ya. Dialog, kita ada dialog antara agama, interfaith dialog. Kita sudah adakan dari pemahaman pelbagai agama yang kita ada tu kepada semua yang terlibat dan diwawarkan di newspaper dan YouTube dan sebagainya. Ya memang dapat memupuk perpaduan negara kita. Biar orang sedar. Kita dulu Malaysia ini berbilang kaum, berbilang agama dan cultures. Kalau kita inginkan kemajuan, ianya akan kita perlukan perpaduan. Sebab itu tekad perpaduan adalah menjadi tema tekad perpaduan penuhi harapan. Penuhi harapan. Itulah. Kalau ada perpaduan, kita dapat penuhi harapan. Sebab perpaduan means there's no barrier. Tidak ada boundary. Bila kita tak ada boundary, everything
Semua kita boleh. dapat buat. Semua Betul, boleh. betul. Ya. Baik. Dari segi agama, dari segi culture, dari segi kita sama-sama, dari segi everything. Baik. Itulah perpuluhan. Betul. Tapi yang pentingnya adalah jati diri itu kita nak lihat terlebih dahulu macam mana kita nak memupuk jati diri, nak tanam, nak didik atau macam mana, Nisa? Betul. Kita akan berhenti rehat. Kembali selepas ini kita nantikan jawapan daripada Datuk bagaimana untuk kita memupuk, nak menanam jati diri. Nak mendidik itu, ke macam mana? Nak mendidik ke macam mana? Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana, hanya dalam Dialog TVS. Malam Hari Kebangsaan 2023 dan masih lagi bersama saya Syah Hairizak Marifin dan juga Nisa Kasnon dalam Dialog TVS, perpaduan antara tekad dan jati diri. Kenapa saya agak bersahaja dengan Nisa ini, kerana kita nak bertanya jati diri itu sebenarnya. Betul. Kita masih dalam tanda soal sebenarnya. Kalau kita lihatkan di Sarawak ini, di Sarawak jati diri dia kalau boleh kita bawakan kepada penonton di rumah, di luar sana sebenarnya, belum pun wujud segala elemen-elemen untuk memperkasakan perpaduan itu, telah wujud semangat perpaduan, Ya, tapi betul. terbentuk daripada jati diri yang berasal daripada kampung-kampung, rumah-rumah itu sendiri. Mereka tidak keluar, mereka tidak berjumpa dengan sesiapa, tapi mereka berada dalam komuniti yang berbilang bangsa, yang berbilang agama, dan mereka tidak bergaduh. Ya. Jadi nak wujudkan jati diri itu sendiri, bagaimana sebenarnya? Bagaimana sebenarnya Datuk? Datuk. Nak didik ke? Macam mana kita nak buat sebenarnya Datuk? Ya, memang jati diri ini semula jadi pun sudah ada. Ya. Daripada keluarga kita sendiri. Your identity, they call it. Jati diri is ada. The simple word is identity. Untuk memupuk, untuk menjadi identiti Malaysia tu, Malaysia atau Malaysia tu. Memang sebab itu kita punya rukun negara itu amat efektif bagi saya. Sebab itu kita membawa kepada kebenaran untuk cita-cita itu. Kalau kita melihat cita-cita rukun negara ini mencapai perpaduan, was to get united. And the second in the democratic way. And the third, adil. Di semua grup, semua bangsa adil ya, dalam semua cara lah. Dan liberal terhadap semua kebudayaan. Ya. Ya, we have to accept di various kalau di Malaysia ini kita melihat kalau di Sarawak 30 lebih etnik grup, kalau di Sarawak dekat 30 di Semenanjung pun macam itu, pelbagai bangsa dengan cara hidup mereka sendiri, budaya mereka, agama mereka sendiri. Dan itu kita mesti faham, sebab itu kita menggunakan faham, hormat dan terima. Ya. Supaya perpaduan dapat tercapai di negara kita ini. Kalau kita tengok sebenarnya dekat Sarawak ni, Syah, Datuk, hybrid atau perkahwinan campur tu sini telah lama wujud sebenarnya. Kalau nak dibandingkan dengan Semenanjung, mungkin ya betul. Tapi kita tak boleh paksa orang di Semenanjung atau di negeri lain untuk berkahwin campur. Tapi kita nak melihat daripada sudut itu, walaupun saya sedia ada perkahwinan campur begitu, tapi kita nak melihat daripada sudut bagaimana perkara ini boleh dijadikan sebagai satu contoh. Itu sajalah perpaduan. Betul. Perkahwinan campur, saya bawa very good example. Ya. Longhouse, my wife longhouse di Asap. Okay. The longest longhouse, 1 kilometer long. Wow. 1 kilometer long. Kita Panjang. ya. Sungguh panjang. 101 door, walaupun dia 101 door, tapi dia sambung. Okey. Ya. Kalau you jalan sebelah, it takes you about at least 15 minutes. Nak sampai daripada hujung ke one hujung. end, ya. Di sana, 30% are Muslim, 30% are Christian, Okey. and 30% are still mengamalkan budaya yang lama. You see? So that means intermarriage is no issue. Dia berkongsi tiang seri yang sama. Ya, dalam satu rumah panjang pun sama. Dan ada juga kita melihat di Sarawak ini satu keluarga, dia mungkin dia ada kahwin dengan berbagai bangsa. No issue. Betul. Boleh. Tapi ini mungkin agak susah kalau dibawa ke semua. Sebab itu kita ingin menjadi teladan, mungkin it will take time lah. Take time. Untuk kita menukar perception, untuk kita menukar identiti diri, jati diri yang kita ingin terangkan di sini. Tapi it take sacrifice lah untuk kita faham, seperti yang konsep kita ada faham, hormat dan terima. Dan ini yang amat penting. Kalau tidak, you are always living in your own sempadan tu. You never get out. Apa nama tu? Teruk apa? Katak bawah tempurung. Yang mungkin yang nak dikorbankan ni Datuk, mungkin yang nak dikorbankan, yang pengorbanan yang Datuk masukkan ni, mungkin pengorbanan tu adalah perasaan sombong itu sendiri, perasaan akhlak diri itu sendiri sebenarnya mungkin untuk diketepikan. Ya, sebab itu saya bawa dari awal tadi, kepelbagaian ini adalah
ketentuan tentuan Tuhan. Kita tidak boleh salahkan because you are Malay, you are Chinese, you are Indian. Tak boleh. Itu telah ketentuan ditentukan. Tuhan. Tapi kalau sikap mereka itu yang tidak menjurus kepada perpaduan yang itu kita boleh tegur kan. Betul. Sikap dia itu. Betul. Itu sebab itu kita boleh bina. Sebab itu perpaduan itu macam itu juga. Jati diri kita boleh bina. Dari segi kita memahami orang lain, kita respect dan kita terima konsep yang kita gunakan itu, that will make us a better human being. Cukup bina itu dia. Macam apabila Datuk bercakap mengenai konsep faham, Muhammad dan terima ini, saya ingin saya kongsikan apabila kita sebagai wartawan ni kita banyak merantau ke tempat ke tempat dan tempat orang, khususnya kalau di kawasan Sarawak ni, apabila kita explore yang lebih mendalam, kita lagi menarik sebenarnya apabila kita mengenali budaya community itu sendiri. Apa yang saya ingin kongsikan sebenarnya apabila saya pergi satu kawasan ini, yang majoriti ni adalah etnik kaum Iban, mereka memahami dan faham kita sebagai Muslim sediakan tempat ruang solat untuk ni. Walaupun tuan rumah adalah bangsa Iban. Kita kita sediakan ruang solat. Hormat. Kita hormat dan terima. Betul. Hormat dan Faham, terima. hormat dan Betul. terima. Faham kita sebagai ada orang luar datang, berbilang berlainan agama, hormat budaya dan hormat culture, budaya dan faham sediakan ruang, makanan yang halal. Betul. Kita kalau di mana-mana lah rumah panjang kan, kita memang kalau kita melihat government servant datang untuk mengadakan program, memang kita akan bagi dia ruang untuk mengadakan tempat semayang dan tempat masak sendiri. So no issue. Tapi mungkin di Semenanjung agak susah sikit. Tapi di sini kita melihat di Sarawak kedai-kedai. You see food stall tu. You see all the Muslim food there, the mama shop, kedai, all the Chinese. Everything is inside one food court, one food center. Nanti orang makan meja ni sama. Kalau kita melihat yang kawan-kawan karib tu, Cina, Muslim, India, Iban, Melayu, we eat on the same table. Walaupun barang kita makan, minum barang kita makan tu tak sama. Betul. No issue. I don't know why. Saya merasa it's an issue. To me, this is inilah susah untuk memupuk untuk change that kind of perception, that kind of jati diri lah. Seperti kita sebut your identity, you have to respect other people tu. Itu mungkin ada susah, tapi we have you see, sampai kita ada rukun negara untuk jurus kepada itu. Dan kita perlembagaan, persekutuan semua menjurus kepada perpaduan. Dan even negaraku, of course negaraku on the king lah. Tapi if you look at negaraku pun sama. Tujuan adalah sama untuk kita respect the country. We have king and queen here. Kita respect lah. Kita tanah air kita. Jadi kalau sebab itu kita terima kasih kepada tokoh-tokoh dulu tu yang sampai begitu perminda mereka untuk kita gunakan. Sekarang kita masih juga menggunakan itu. Sebab rukun negara tu kita di Kementerian Perpaduan kita ingin perma itu ianya dilapas dan dieksplor dengan lebih mendalam lagi supaya menjadi pengangkat jati diri kepada rakyat kita. Datuk, kalau dikedudukan sekarang ini bila ada je seperti awal daripada awal rancangan kita mengatakan kalau bila tiba sahaja bulan kemerdekaan baru nak kibar Jalur Gemilang. Jadi mungkin selepas ini mungkin pada mereka yang menonton di rumah dia ada rasa untuk bukan kata mengibarkan Jalur Gemilang tapi mungkin Ibu Pertiwiku dan mungkin bendera-bendera negeri lain dan sebagainya untuk mereka ada rasa semangat itu kerana mungkin pada blok kedua tadi kita ada berkatakan tentang perlu faham sejarah itu sendiri. Tapi orang malas nak tahu pasal sejarah ni, Datuk. Mungkin membaca itu panjang sebenarnya. Kenapa perlu sebenarnya? Senang cerita sekarang ini di media sosial mereka lebih melihat pada benda yang mudah difaham dan cepat untuk masuk je. Okey, sekarang ni kenapa perlu perpaduan itu, Datuk? Tuntasnya di situ. Memang sebab itu kita di Kementerian Perpaduan sekarang ni kita menggunakan sosial media, TikTok, Facebook. Betul. Banyak kita because kalau TikTok dia sekejap saja. 1 minit mereka faham. Ini yang aktiviti untuk dapat mengangkat kreatif diri mereka. Facebook sekarang kita banyak. Saya pun sudah ada TikTok kalau boleh. Saya ada follow. Saya baru
two months old I think. TikTok dulu saya tak ada lah. Dan saya melihat Mungkin dulu Datuk rasa TikTok ni hanya untuk generasi Z yang muda, tapi sebenarnya dia Tapi melihat kepada pentingnya isu yang betul dibangkitkan konten itu, dia apa yang kita ingin sampaikan. sebab itu semua aktiviti kita sekarang ni dokumented YouTube, Facebook, Ya. TikTok semua sekali jalan. Ya. untuk menyebarluaskan Ya, semangat menyebarluaskan. perpaduan itu. Baik, Adakah Datuk rasa platform itu adalah paling mudah untuk kita mendekati paling- engagement kita dengan rakyat? Ya. tetapi tidak dapat kita tolak juga Datuk, platform yang sama juga digunakan oleh segelongan ekstremis ini Ya, sebenarnya, ekstremis media sosial ini. Belahkan perpaduan. Saya faham, kita faham. Ya. Sebab itu kita ada kementerian yang menjaga hal-hal inilah, Ya. komunikasi dan multimedia. Ya, kalau terlampau itu kita ada juga undang-undang yang dapat menangkap mereka ini untuk mengurangkan, kita memberi Kefahaman. counseling, ya, yang 3R tadi lah. Ya. Ya, kita semua ada cara kita melaksana itu memang ada. Ya. Baik. Di akhir bicara. Di akhir bicara kita dah sampai di Harapan. penghujung rancangan. Mungkin kata-kata akhir daripada Datuk sempena dengan Hari Kebangsaan kita pada hari ini 31 Ogos 2023. 2023 dan yang akan datang kita Pada- akan sambut Hari Malaysia. Pada 16 berbaki 2 minggu saja lagi menjelang 16 September. Sekali, ya. Ya. Aha. Harapan Datuk, harapan. Terima kasih. Saya Yang Berhormat Datuk Rod Dagang, Menteri Perpaduan Negara, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan dan juga selamat menyambut Hari Malaysia yang kita akan adakan pada 16 September. Kita harap daripada kegiatan kita untuk bersama merayakan perayaan-perayaan ini akan dapat memupuk perpaduan untuk negara kita dan terus dapat memajukan, membawa negara kita lebih maju. Itu kehendak kita. Sebab itu kita gunakan tekad perpaduan, harapan, penuh harapan. Baik, itu dia tadi. Terima Kita kasih segulai banyak-banyak. sejalai untuk sama-sama kita meningkatkan jati diri kita dalam memahami semangat sebenar. maksud sebenar. Betul. Ya. Baik, mungkin saya ada juga pantun sebenarnya sebelum kita okey. habiskan sini. Tapi saya tak kalau dapat kalau Abang pergi Isyak. ke Bandar Tenggara, kalau pergi ke Bandar Tenggara jangan lupa beli ikan tenggiri, bersatu padulah teguh perpaduan negara. Tanam tekad, kukuhkan dan juga semangat jati diri. Dengan itu sekian dulu Dialog TVS. Saya tidak mampu untuk membeli. Datuk nak beli ke? Terima kasih Okey. kepada Datuk. Terima kasih Rod Datuk Dagang. kerana sudi bersama kami malam ini dalam Dialog TVS. Baik, dan kepada anda semua, kami ingin mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan 2023 kepada seluruh rakyat Sarawak, khususnya dan Malaysia secara aman. Betul? Saya Khairul Nisa Kasnun. Dan saya Syahir Zakir Arifin. Jangan lupa untuk terus ikuti kami di semua platform media sosial, baik di Instagram, di Twitter, di Facebook, di YouTube dan juga di Instagram. Jangan lupa kalau anda juga ada sebarang cadangan atau pandangan atau tajuk yang ingin anda ingin kami kupaskan, silakan hantarkan pandangan anda dengan #dialogTVS. Assalamualaikum dan salam hormat. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.